Harapan terakhir Muhyiddin akhirnya musnah. Harapan terakhir Hadi akhirnya terbang ditiup angin dan tak kembali-kembali lagi. Wow, ini memang menarik. Apabila satu-satunya harapan, satu-satunya perkara yang dinanti-nantikan, satu-satunya perkara yang mungkin membolehkan Muhyiddin Yassin berkuasa semula, akhirnya terbang ditiup angin, tidak datang kunjung lagi, dan tak tahulah apa yang jadi kepada Muhyiddin selepas ini dan Perikatan Nasional. Baiklah saudara-saudara, sebelum saya teruskan mengapa, apa harapan terakhir Muhyiddin, apa yang diharapkan oleh Muhyiddin yang tak kunjung tiba, akhirnya sah tak kunjung tiba. Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini dimuktamadkan bahwa tiada lagi langkah Sheraton, tiada lagi kerja kerajaan tebuk atap. Syukurlah. Baru-baru ini tular juga dalam media sosial mengatakan bahwa kononnya ada langkah Jakarta, walaupun langkah Jakarta telah pun dinafikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Namun kita risau kalau tiba-tiba ada benar-benar berlaku langkah-langkah syaiton, langkah-langkah tebuk atap, langkah-langkah tebuk dinding, tebuk pintu belakang dan sebagainya berlaku lagi. Tapi akhirnya musnah segala harapan Muhyiddin apabila Anwar Ibrahim dengan begitu hebatnya telah menandatangani MOU, perjanjian persefahaman kerjasama yang ditandatangani melibatkan 5 gabungan politik di bawah kerajaan perpaduan, memberi jaminan bahwa tiada lagi langkah Sheraton. Pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Fahmi Fazil turut menambah, insiden kerajaan tebuk atap yang pernah berlaku sebelum ini juga tidak akan berulang lagi. Tidak lagi sebab kita kena baca 2 perkara bersekali, yaitu satu dokumen yang ditandatangani hari ini bersekali dengan apa yang kita usahakan. Pindaan kepada perlembagaan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti, katanya pada Jumaat. Beliau juga berkata demikian selepas majlis menandatangani permufakatan antara gabungan di bawah kerajaan perpaduan di bangunan Putrajaya di sini pada Jumaat. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Digital menyifatkan bahawa ia adalah satu detik sejarah yang menjadi satu titik noktah kepada proses pembentukan kerajaan yang tergantung sebelum ini. Alhamdulillah, hari ini kita menjadi saksi momen bersejarah apabila parti-parti gabungan telah menandatangani satu memorandum persefahaman dan secara rasminya menubuhkan satu kerajaan perpaduan Malaysia. Pemeteraian perjanjian ini secara tidak langsung memberi jaminan bahawa insiden kerajaan tebuk atap tidak akan berulang kerana kita kena baca 2 perkara bersekali, iaitu antara satu dokumen yang ditandatangani bersekali dengan apa yang kita usahakan, iaitu pindaan kepada perlembagaan yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti, katanya. Menurut Fahmi, pemeteraian tersebut merupakan satu signal yang baik dan beliau menjangkakan sidang khas Parlimen pada Isnin berjalan dengan lancar. Seperti yang kita dapat lihat hari ini, kata beliau, hubungan akrab dan baik antara kepimpinan tertinggi parti-parti politik merupakan signal jelas kepada fokus kita untuk menyelesaikan masalah rakyat. Hubungan erat yang dapat kita lihat ini juga akan menjamin satu kestabilan untuk memacu ekonomi negara demi kemakmuran bersama, katanya. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan isu yang seterusnya pada pagi ini, jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu. Adakah dengan pemeteraian MOU ini, maka benarlah seperti dikatakan oleh Fahmi Fazil bahawa semua harapan musnah ataupun semua harapan terakhir Muhyiddin Yassin musnah ditiup angin kerana tiada lagi langkah Sheraton, tiada lagi kerajaan tebuk atap yang mampu dilakukan. Apapun usaha yang mahu dibuat, curi-curi kah secara terang-terangan kah, secara membabi buta kah, membabi tuli kah, apalah apapun yang mereka membuat, sekarang ini sudah tidak bermakna lagi kerana temeterainya MOU dan temeterainya akta anti lompat parti.
Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi untuk sesi ataupun isu yang seterusnya selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Wah, yang paling hot baru-baru ini apabila bercakap tentang pendanaan politik. Siapa yang bagi duit, siapa yang mendanai politik, siapa yang bagi duit kepada PAS. Sebab baru-baru ini hot juga apabila kempen pilihan raya untuk Perikatan Nasional, yaitu untuk Bersatu dan PAS, dikatakan mewah. Sehingga ramai orang tanya, dana daripada PAS dan dana daripada Bersatu itu datang dari mana? Ada spekulasi mengatakan bahwa ia datang daripada dana kerajaan. Ada spekulasi mengatakan ianya datang daripada Muhyiddin Yassin. Dan hot pula, kebetulan pula, timbul isu 600 bilion dana kerajaan sewaktu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan kebetulan pula apabila Anwar Musa, bekas ahli Parlimen Ketere, mendedahkan betapa banyaknya duit Muhyiddin di bilik tidur. Beliau kata berpuluh-puluh juta dalam bilik tidur Muhyiddin. Saya pun tak tahu macam mana dia tahu berpuluh-puluh juta. Adakah dia kira? Tahu-tahulah. Mungkin dia nampak saya satu almari terus dia cakap 1 juta. Kita pun tak tahu. Adakah itu 1 juta kah? 1 bilion kah? Kita pun tak tahu. Tapi Anwar Musa kata banyak duit dalam bilik Muhyiddin. Diberi sewaktu PRN Sabah 2019. Jadi saudara-saudara, persoalan semula ialah daripada mana dana itu? Tolong tekan butang subscribe dulu supaya mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, saudara-saudara, yang lucunya hari ini ada seorang ahli parlimen daripada PAS, yaitu ahli Parlimen Kuala Terengganu, mengatakan dana PAS dari penyumbang Tin Milo, kata MP Kuala Terengganu. Wow, dari mana Tin Milo itu? Saya sebenarnya tak tahu siapa penyumbang Tin Milo ini. Rupa-rupanya ini dia. Siapa penyumbang Tin Milo itu? Ikuti terus ulasan ini supaya kamu tahu siapa penyumbang Tin Milo itu. Pada sebuah acara baru-baru ini untuk mengiktiraf usaha petugas pilihan raya, ahli Parlimen PAS Ahmad Azmzad Hasim mengucapkan terima kasih kepada pihak yang menyumbang kepada Tin Milo bagi membantu membiayai aktiviti dan program parti. Merujuk kepada sumbangan ahli PAS, ahli Parlimen Kuala Terengganu itu berkata, semua aktiviti dan program itu dapat dilaksanakan kerana sumbangan Tin Milo. Jika ditanya dari mana PAS memperoleh dana bagi melaksana setiap aktiviti dan program, kami tidak malu untuk menyatakan bahawa ia adalah daripada Tin Milo ahli-ahli kami. Duit PAS adalah daripada kocek ahli-ahli kami sendiri, katanya seperti dilapor Haraka Daily. Ahmad juga menyifatkan prestasi cemerlang PAS dalam pilihan raya sebagai manifestasi keinginan rakyat untuk sebuah kerajaan yang prihatin, bersih dan stabil dengan Islam menjadi panduannya. Pada pilihan raya umum PRU 15, PAS yang merupakan sebahagian daripada Perikatan Nasional PN muncul sebagai pemenang terbesar dengan lebih 40 kerusi parlimen. Bagaimanapun, PN gagal membentuk kerajaan berikutan kebuntuan politik yang berpunca daripada parlimen tergantung. Perbelanjaan pilihan raya PN juga menimbulkan pertikaian dengan pelbagai pihak, menggesa siasatan tentang bagaimana gabungan baru yang diketuai oleh Muhyiddin Yassin mempunyai akses kepada dana sedemikian. SPRM juga sedang menyiasat bekas Perdana Menteri dan pentadbirannya berhubung dakwaan penyelewengan dana awam untuk menangani pandemik COVID-19. Minggu lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan mendakwa hasil perjudian mungkin digunakan untuk membiayai aktiviti kempen PRU. Anwar bagaimanapun tidak memberikan sebarang bukti. Walaupun tidak menyebut nama parti atau ahli politik, Anwar dipercayai merujuk kepada Perikatan Nasional. Susulan itu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, PN akan mempertimbangkan untuk menyaman Perdana Menteri sekiranya dia gagal mengemukakan bukti. Sementara itu, Ahmad berkata kejayaannya menang di Kuala Terengganu adalah atas pengorbanan semua pihak yang bekerja tanpa jemu. Tanpa sokongan, dorongan serta pengorbanan para amalin ini,
ditambah dengan usaha yang tidak mengenal erti, penat, lelah, dan jemu sepanjang masa berkempen, dan dengan munajat serta keyakinan pertolongan Allah bersama kita, mana mungkin kita mampu memperoleh kemenangan dengan majoriti sebanyak 40.907 undi, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.